Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke AB Channel. Dalam video Ejen Ali musim 3 episod 6 Misi Buru bahagian 2 pada kali ini, saya akan kongsikan dengan korang semua tentang perkara-perkara menarik yang kita dapati daripada episod ke-6 pada kali ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan video kita. Nanti jap. Kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah. Dan kepada korang yang dah subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Bertindak segera. Nombor 1. Ejen Rizwan dan Dos sudah mula memburu Numeros dan juga Zinco. Kita dapat tengok pada permulaan episod pada kali ini, Ejen Rizwan dan Dos telah pun meninggalkan markas Profesor Akram dengan tujuan untuk memburu Zinco dan juga Numeros untuk mencari siapakah sebenarnya watak Zero yang telah pun berjaya untuk menghasut Jin sehingga Jin membawa watak sebagai Uno yang merupakan antara mereka yang terpenting dalam Numeros. Nombor 2. Alisha masih cemburu dengan Kim dan Ali. Kita dapat tengok pada saat Kim cuba untuk memilih Ali sebagai ahli pasukannya, Alisha telah pun membuat satu reaksi seakan-akan tidak senang dengan perkara tersebut. Berbeza dengan mana Rudy dan Mika yang memang jelas-jelas rasa pelik apa yang dibuat oleh Kim, tapi bagi Alisha pula, dia dilihat seakan-akan cemburu apabila Ali tersengih-sengih bila Kim nak pilih dia. Bahkan Alisha sendiri tak nak memilih Ali untuk dijadikan sebagai ahli pasukannya, walaupun Ali ni dah buat muka cute seolah-olah merayu kepada Alisha untuk menjadi sebahagian daripada pasukan dia. Kalau kita tengok, Ali ni pun minat betul nak bekerjasama dengan Alisha, ataupun Ali sememangnya ada perasaan juga dengan si Alisha ni. Macam mana menurut kalian? Menarik juga tu. Boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Nombor 3. Dos pengikut Uno dan bukan pengikut Zinco dan Numeros. Semasa Ejen Rizwan mengatakan bahawa Dos merupakan seorang pembelot yang tidak boleh dipercayai kerana dia sanggup untuk membelot rakan-rakannya, apatah lagi untuk membelot Ejen Rizwan setelah peralatan yang dimasukkan oleh Zinco ke dalam badannya berjaya untuk dikeluarkan. Kemudian Dos telah menegaskan bahawa dia sememangnya bukan seorang pembelot dan mereka-mereka yang merupakan ahli Numeros bukanlah dianggap sebagai kawan Dos itu sendiri, dan Dos hanyalah merupakan pengikut kepada Uno dan bukannya pengikut kepada perempuan keji, yakni Zinco ataupun Jenny. Daripada sini kita dapat tahulah bahawa Dos ni dia masuk pun sebab Jin je yang ada dekat dalam Numeros tu, dan dia bukannya orang yang nak berkhidmat dengan Zero sekalipun. Even Dos pun baru tahu tentang kewujudan Zero ni. Nombor 4. Ejen Rizwan setia pada Uno dan bukan Mata. Menurut Dos, selepas menegaskan yang dia bukan seorang pembelot, dia juga mengatakan bahawa Ejen Rizwan juga sama seperti dia yang merupakan seorang yang setia dengan Jin ataupun Uno dan bukannya seorang yang setia dengan Mata. Sebab itulah Ejen Rizwan masih lagi tidak menjadi seorang ejen dan meneruskan misi dia untuk mencari siapakah dalang yang telah menyebabkan Jin menjadi seorang yang jahat. Nombor 5. Azurium sintetik. Azurium sintetik merupakan antara maklumat paling menarik yang kita dapat dalam episod pada kali ini. Yalah, mana taknya kalau sebelum ni kita dapat tahu yang Azurium sememangnya satu bahan yang mempunyai kekuatan yang sangat-sangat besar, akan tetapi tidak stabil untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Tapi dalam episod pada kali ini dilihat Datuk Hisham dan tim dia telah berjaya untuk menghasilkan Azurium sintetik dengan kuasa yang lebih besar dan lebih mesra alam. Bahkan Azurium sintetik ni berjaya untuk menghidupkan enjin kapal terbang Jet 747 yang perlu memakan 4 liter petrol sesaat, tapi dengan Azurium yang kecil saja enjin ini dapat dihidupkan. Dan Azurium ini juga dikatakan oleh Datuk Hisham dapat digunakan sebagai pertahanan untuk sesebuah negara, dan ternyata projek Azurium sintetik juga sememangnya merupakan satu projek khas, sehingga mereka yang berada di situ bertanyakan siapakah lagi yang mengetahui tentang projek ini, menunjukkan seakan-akan projek ini merupakan projek elit yang hanya diketahui oleh mereka-mereka yang tertentu sahaja. Nombor 6. Siapakah kawan Kim yang hilang? Setelah melihat Ejen Kim mengedit gambar yang telah diambil bersama-sama dengan rakan seperjuangan Mata Arenanya, maka Ejen Iman telah bertanyakan kepada Ejen Kim tentang kisah kawan yang telah dihilang yang disebutkan oleh Ejen Kim kepada mereka dalam episod yang lepas. Ejen Kim kemudiannya telah menceritakan dengan perasaan yang hiba bahawa dahulunya Ejen Kim mempunyai seorang senior yang merupakan sahabat baik kepada dirinya sendiri, dan senior itulah yang banyak menasihati Ejen Kim, dan bahkan senior itu sendirilah yang telah menciptakan peralatan kita untuk Ejen Kim. Dan senior tersebut setelah bertugas tidak lagi berjumpa dengan Ejen Kim sehinggalah ke hari ini. Kemudian Ejen Kim dilihat agak sedih, akan tetapi Ali telah menceriakan Ejen Kim dengan mengatakan bahawa sekarang mereka telah mempunyai kawan-kawan baru yang lebih ramai. So tak payahlah nak sedih-sedih sangat, dan Ejen Kim pun kembali ceria. Nombor 7.
pertandingan di luar mata arena adalah idea Datuk Hisham. Setelah memberikan briefing dan juga kata-kata semangat kepada ejen-ejen muda mata, akhirnya Datuk Hisham telah pun berterima kasih kepada ejen Leon yang telah bersetuju untuk melakukan pertandingan mata arena di Cyber Science, walaupun persetujuan itu telah dicapai pada saat-saat akhir. So daripada situ kita tahulah bahawa Datuk Hisham lah yang telah merencanakan untuk mengadakan pertandingan mata arena peringkat ketiga di luar mata arena, dan mungkinkah ada agenda tersembunyi di sebalik tindakan Datuk Hisham ini. Nombor 8. Ejen-ejen muda mata tidak memakai suit untuk pertandingan pada kali ini. Pada peringkat untuk mendapatkan lencana yang diletakkan pada sebuah kereta api berkelajuan tinggi di Cyber Science, Ali telah mengeluh dengan mengatakan bahawa, kan bagus kalau kita dapat menggunakan suit. Menunjukkan kepada kita bahawa dalam misi pada kali ini, mereka tidak boleh menggunakan suit mereka dan mereka sepenuhnya bergantung kepada kemampuan dan keupayaan pure yang ada pada diri mereka. Maknanya, kalau diorang kuat betul, betul lah diorang kuat. Kalau diorang lemah, lemahlah diorang. Dan terbukti daripada cara ini juga, kita dapat melihat kemampuan sebenar ejen-ejen muda mata tanpa suit-suit mereka. Nombor 9. Kekuatan sebenar ejen Alex. Setelah mendengarkan keluhan ejen Ali tentang suit, ejen Alex kemudiannya telah menghentikan kereta api berkelajuan tinggi itu dengan best strengthnya ataupun dengan kekuatan miliknya sendiri tanpa menggunakan suit Inviso miliknya, menyebabkan daripada sini kita mengetahuilah bahawa ejen Alex ni sememangnya merupakan seorang yang kuat, dan ejen Alex seakan-akan nak menunjukkan kepada Ali bahawa kekuatan sebenar seorang ejen bukanlah bergantung pada peralatannya tetapi bergantung kepada ejen itu sendiri. Walaupun selepas menghentikan kereta api tersebut, Alex dilihat cedera, namun Alex tidak takut untuk melakukan hal tersebut. Nombor 10 dan terakhir, ejen Rizwan dan Dos sampai dahulu di lokasi terakhir pertandingan mata arena peringkat ketiga. Pada penghujung episod pada kali ini, kita dapat tengok setibanya Ali, Kim dan Alisha di lokasi terakhir mereka yang merupakan private hall number 2, ejen Rizwan dan juga Dos telah pun tiba di dalam dewan tersebut dengan pengawal-pengawal yang dilihat sudah pun tumbang. Tapi, adakah benar mereka ditewaskan oleh ejen Rizwan ataupun sebenarnya ejen Rizwan terlambat tiba di sana sebelum Zinco dan Numeros mengambil sintetik azurium? Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk korang semua dalam video kita pada kali ini. Kalau ada perkara-perkara menarik yang saya terlupa untuk masukkan dalam video pada kali ini dan ada informasi-informasi yang menarik yang korang nak kongsikan, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video akan datang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi